Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bersama Ustazah Jamilah. Ingat pesan Ustazah, jaga diri, jaga akhlak, tunaikan solat, jauhkan kemungkaran. InsyaAllah hidup berkat dunia akhirat. Moga mendapat syurga tanpa dihisap. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar anak-anak didik yang Ustazah sayangi? Ustazah doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga tercinta. Alhamdulillah jika semuanya sihat walafiat. Sebelum belajar, jom kita sama-sama membaca syahadah dan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza ini rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga kita mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah hari ini kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 3 bidang adab. Tajuknya Adab Tidur. Murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 122 dan 123. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita melihat objektif pembelajaran. Objektif yang pertama iaitu menerangkan adab tidur dengan betul. Objektif yang kedua, menjelaskan pelaksanaan adab tidur dan kepentingannya dengan tepat. Manakala objektif yang ketiga iaitu menjelaskan kepentingan qaululah. Itu dia objektif yang perlu kita ketahui pada pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah hari ini kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 3 bidang adab. Tajuknya Adab Tidur. Murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 122 dan 123. Kepentingan mengamalkan adab tidur mengikut sunnah. Yang pertama, menjadi satu ibadah dalam kehidupan. Kerana apabila kita melakukan sesuatu sunnah Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kepentingan yang kedua, menjaga kesihatan fizikal dan mental. Kerana tubuh badan kita perlu rehat dan waktu yang paling sesuai rehat ialah pada waktu malam dengan kita tidur dengan selesa. Baik, kepentingan yang ketiga iaitu melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Semasa kita nak tidur, sedang tidur dan bangun daripada tidur, banyak sunnah yang telah kita amalkan seperti berwuduk, membaca doa, membaca ayat suci Al-Quran dan kita mengemas tempat tidur dan banyak lagi. Baik, kepentingan yang keempat ialah mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang nak pahala kan? Jadi
kita amalkan adab tidur. Baik, yang kelima, menghindari diri daripada gangguan syaitan. Syaitan takut pada kita sebab kita dah berwudu, dah kita baca doa, dah kita berzikir, sentiasa mengingati Allah SWT. Jadi bila kita sentiasa mengingati Allah SWT, syaitan pun takut pada kita. InsyaAllah tidur kita akan tidur yang sempurna dan dijauhkan oleh Allah SWT daripada mimpi-mimpi yang menakutkan atau mimpi-mimpi yang buruk. Baik murid-murid, kita lihat pula apa dia Qailulah. Qailulah ialah tidur sekejap sebelum masuknya waktu zuhur. Murid-murid, jika diberi kesempatan oleh Allah SWT, eloklah kita tidur sebentar sebelum zuhur dalam 10 ataupun 15 minit supaya badan kita dapat rehat sebelum kita menunaikan solat zuhur. Kepentingan Qailulah dari segi mental. Yang pertama, meningkatkan fungsi otak kerana otak kita telah memikirkan beberapa jam bila kita tidur, jadi otak kita boleh berehat. Yang kedua, mengukuhkan ingatan, sama ada ingatan jangka masa panjang ataupun ingatan jangka masa pendek. Baik, yang ketiga, menstabilkan emosi. Dari pagi sampai tengah hari kita telah melakukan pelbagai aktiviti. Bila kita tidur, kita boleh berehat. Baik, yang keempat, menghilangkan tekanan. Sebab bila kita tidur, kita dah tak ingat apa-apa dah. Kita berehat kan. Jadi tak ada tekanan dah dalam diri kita. Baik, yang kelima, meningkatkan kefahaman. Jadi, murid-murid, jika Allah beri kesempatan kepada murid-murid untuk berehat atau tidur sebelum masuknya waktu zuhur, tidurlah. Rehatlah badan kita supaya kita mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Kepentingan Qailulah dari segi fizikal. Yang pertama, mengumpul tenaga untuk keperluan harian. Yang kedua, membantu pertumbuhan otak yang kuat. Yang ketiga, meningkatkan produktiviti harian. Yang keempat, meningkatkan sistem pertahanan badan. Manakala yang kelima ialah memberikan tenaga untuk kita qiyamul-lail. Sebab kita dah berehat pada siang hari sebelum waktu zuhur. Dan insyaAllah pada waktu malam setelah kita tidur, Allah akan kejutkan kita untuk kita bangun qiyamul-lail, bangun menunaikan solat tahajud dan berzikir mengabdikan diri kepada Allah SWT. Baik, rumusan. Tidur yang berkualiti dapat menjamin kesihatan untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT. Jadi oleh itu, murid-murid, marilah sama-sama kita mengamalkan adab tidur. Manakala info pula iaitu waktu Qailulah
tempoh beberapa minit sebelum masuk waktu zuhur, antara 10 hingga 30 minit. Jadi, sebelum masuk waktu zuhur, waktu kailullah tu, marilah sama-sama kita berehat dan tidur. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Ustazah memohon maaf jika ada terdapat kekurangan dan kesilapan. Juga Ustazah berharap murid-murid dapat memahami isi pelajaran yang Ustazah sampaikan tadi dengan lebih jelas. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat memberi manfaat kepada murid-murid semua. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Ustazah.